laporan misi sedunia. Bertajuk, Dari Tidak Bernasib ke Dikasihi. China membesar dengan membenci nama Yesus Kristus. China berasal dari salah satu agama utama di Kamboja dan dia serta keluarganya membenci agama Kristen. Tetapi kemudian, keluarga China mula membenci dia. Semuanya bermula apabila Datu China meninggal dunia secara tiba-tiba. China sangat menyayangi datunya dan sering menghabiskan masa bersamanya. Tetapi dalam agama mereka, jika seseorang menghabiskan banyak masa dengan seseorang dan sesuatu yang buruk berlaku, orang itu dianggap bertanggung jawab. Keluarga China mula tertanya-tanya sama ada dia membawa nasib malang. Kemudian, bapa saudaranya juga meninggal dunia secara tiba-tiba. China juga banyak menghabiskan masa dengannya. Sekarang, keluarganya benar-benar percaya bahwa dia tidak bernasib baik. Selepas itu, ibu bapanya mengalami kebangkrutan. Mereka menjual semua yang mereka miliki, tetapi masih dibelenggu hutang yang banyak. Mereka berpindah ke Thailand untuk bekerja di sebuah kilang televisyen, tetapi China disuruh tinggal di Kamboja. Kehadiran kamu tidak membawa kedamaian, tetapi hanya kehancuran, kata salah seorang ahli keluarganya. Kamu sepatutnya tidak dilahirkan, kata yang lain. Ketika itu, China berusia 18 tahun. Dia berasa sangat keseorangan. Kemudian, seorang rakan menjemputnya untuk menghadiri kelas bermain gitar di sebuah gereja Seventh-day Adventist. China berasa serba salah. Dia tahu bahwa Adventist mengasihi Yesus. Dia membenci Yesus. Tetapi dia sangat suka bermain gitar dan ingin belajar cara memainkannya. Dia pun pergi ke gereja Adventist itu. Selepas itu, dia tidak pernah terlepas satupun kelas gitar di gereja itu. Dia segera menyukai pastor dan istri pastor di sana. Mereka berbicara tentang Yesus yang sangat berbeza daripada apa yang dia dengar daripada ibu bapanya. Di sini, dia mempelajari bahwa Yesus telah melakukan banyak kebaikan untuk dia. China mula menghadiri gereja setiap Sabat. Kasih kepada Yesus mulai bertumbuh dalam hatinya, lalu dia dibaptis. Dia berdoa agar dapat bersatu kembali dengan ibu bapanya. Dia ingin mereka menerimanya tanpa menganggapnya sebagai pembawa nasib malang. Saya mahu keluarga saya kembali. Dia berdoa setiap hari. Saya berjanji akan melayani engkau sepanjang hidup saya dan tidak akan menyembah mana-mana Tuhan lain. Tetapi, Yesus kelihatan begitu diam. China tidak sepenuhnya memahami peranan iman dalam kehidupan Kristen. Agama tradisional keluarganya lebih menekankan perbuatan. Oleh itu, ketika dia berdoa, dia coba membuktikan dirinya layak dengan melakukan banyak kerja untuk gereja. Dia menjadi sukarelawan dalam program One Year in Mission, di mana dia menghabiskan setahun dalam pelayanan misi. Kemudian, dia membantu seorang misionari Perancis mengedarkan Alkitab di Kamboja. Dia berharap kerja-kerja ini akan meyakinkan Yesus untuk menjawab doanya. Tetapi Yesus masih diam. Kadang-kadang, China berasa kecewa dan berdoa. Saya sudah melakukan begitu banyak untukmu. Kenapa engkau tidak melakukan apa-apa untuk saya? Selepas 5 tahun, ibu bapanya kembali ke Kamboja. Mereka tidak mempunyai pilihan lain kerana pihak berkuasa Thailand tidak memperbaharui visa kerja mereka. Tanpa tanah dan rumah, mereka menerima jemputan China untuk tinggal di rumah sewanya. Kali ini, tidak penting lagi jika dia membawa nasib malang. Mereka tidak mempunyai tempat lain untuk pergi. Pada hari Sabat, China menjemput ibu bapanya ke gereja. Kamu tidak mempunyai uang, tetapi di sana kita boleh mendapatkan makanan untuk semua orang, katanya. Anggota gereja menyambut ibu bapanya dengan mesra dan mereka menikmati makanan bersama-sama. Sabat berikutnya, mereka kembali untuk mendapatkan lebih banyak makanan dan persekutuan dan hati mereka mula dilembutkan. Yesus yang mereka dengar di gereja sangat berbeza daripada Yesus yang mereka benci selama ini. Setahun berlalu dan ibu bapa China juga dibaptis. Itu adalah mukjizat terbesar yang pernah dibayangkan oleh China. Yesus bukan sahaja menjawab doanya untuk membawa ibu bapanya kembali ke Kamboja, tetapi dia juga memenangkan hati mereka. Yesus telah melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dia minta. Dengan penuh kekaguman, dia menyadari bahwa Yesus telah menjawab doanya
bukan karena apa yang dia telah lakukan, tetapi karena siapa Yesus itu. Hari ini, China tidak lagi merasa malang. Dia merasa dikasihi. Dia tidak melupakan janjinya untuk melayani Yesus sepanjang hidupnya. Hari ini, dia sedang belajar teologi di Asia Pacific International University di Thailand sebagai persiapan untuk kehidupan dalam pelayanan misi. Sebahagian daripada persembahan tahun 1988 telah digunakan untuk membina kampus yang ketika itu dikenali sebagai Thailand Mission College. Persembahan Sabat ke-13 terus menjadi berkat bagi China dan ramai yang lain walaupun selepas 36 tahun. God answer my prayer not because of what I do, but because of who He is. Terima kasih kerana tetap setia dalam memberi untuk misi.